على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, Jumaat pertama dalam bulan Ramadan. Ramadan Karim saya ucapkan kepada kakak. Sihat kak? Alhamdulillah. Hari keempat kak ya? Hari keempat dah kita puasa. Diam tak diam, begitulah ayyam ma'dudat dalam surah Al-Baqarah ayat 184 kita silap 184 yang menunjukkan bahawa bulan Ramadan ni sebenarnya ada beberapa hari sahaja di dalamnya, bilangan berapa hari yang masa itu akan terus berjalan, akan terus berlalu. Jadi tak payahlah nak kira berapa hari lagi nak puasa. Nak puasa pula. Berapa hari lagi nak raya. Sebab hari itu memang akan terus berjalan. Dan yang kita nak ialah kita memanfaatkan hari-hari yang ada di dalam bulan Ramadan. Hari yang sangat berganda pahalanya, hari yang berganda berkatnya, hari yang berganda kebaikannya, hari yang setiap saat dan waktu kita dipeluk dengan ibadah kepada Allah. Contoh sekarang ni kita sedang walaupun kita tidur walaupun kita tidur, bayangkan kita tidur pun adalah ibadah dalam bulan Ramadan. Kita puasa, melainkan tidur yang tak bangun-bangun lah pada subuh sampai lah nak maghrib, kejap lagi baru Astaghfirullahalazim baru zikir. Banyak pula dia punya tinggal fardu salahnya. Yang tu makruh lah, tidur sepanjang hari. Tapi kalau tidur untuk qailulah, tidur sekejap ya, dalam di siang hari berpuasa, semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada hari ini kita kalau ikutkan memang kita masih sampai lagi bab fiqh wanita muslimah, bab berkaitan dengan Al-Quran, bab Quran. Tapi disebabkan kita duduk dalam bulan Ramadan ini, sedikitlah berkaitan dengan fiqh wanita yang banyak sebenarnya. Nak kata sedikit, benda tu banyak, tapi kita cuba untuk dapatkan beberapa perkara-perkara yang sangat penting untuk memastikan kita wanita beribadah dalam ibadah yang benar, ataupun dalam ibadah memenuhi rukunnya, memenuhi syaratnya, dan juga perkara-perkara yang sunat kalau boleh kita nak lakukan, dan kalau boleh perkara-perkara yang makruh tu kita nak tinggalkanlah, kerana perkara yang makruh itu dia akan merendahkan ataupun kita kata menghilangkan pahala ibadah kita. Sebab tu kalau ulama dahulu, ulama ulama sufi, ulama yang menjaga, kalau sebut sunat tu, sunat ke? Kan? Man taqarraba ilayya, iaitu apa? Satu hadis Nabi yang menyebutkan bahawa siapa yang mendekati aku. Dan bila sebut mendekati Allah dengan apa? Orang mendekati manusia, hamba Allah mendekati Allah dengan amalan sunat. Jadi dia bukan dengan istilah fiqh. Kalau istilah fiqh, kita tak akan semangat buat benda sunat. Apakah istilah fiqhnya? Kalau sunat ni apa maksud dia? Kalau tak buat, tak dapat apa-apa kan? Kalau ikutkan terjemahan sunat yang tu, memang jadi tak, apa orang kata, tak semangat lah.
Sebab apa? Kalau tak buat pun tak apa kan? Tak apa. Jadi ada orang tanyalah, boleh ke puasa dia? Maka jawapannya puasanya sah. Tak ada kaitan pun puasa dengan tarawih ni. Tapi bukan ke kalau tak buat tak ada apa-apa? Bila tak buat dari sudut orang yang dekat dengan Allah, dia akan rasa apa? Allah dah bagi satu ibadah untuk kita dekat diri dengan Allah, tapi kita tidak ambil perkara tersebut untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Maka jadi apa? Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Ini bahasa kita lah. Kalau tak buat, contohnya kita solat, kita puasa dalam bulan Ramadan tapi kita tak buat tarawih, maka yang kita dapat adalah kerugian. Kita akan dapat kerugian tersebut. Rugi sangat-sangat sebab dalam bulan Ramadan yang paling berharga ibadah dah. Kita puasa dah. Tapi yang istimewanya di dalam bulan Ramadan ialah malamnya. Iaitu kalau kita tengok kepada ayat surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, dan demi waktu fajar yang mana 10 hari, 10 malam, bukan 10 hari, 10 malam. Walayalin, 10 lail, layalin, iaitu malam-malam yang 10 ashrin. Dan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada bulan ataupun pada malam walayalin. So hari dalam 30 hari, ayyam ma'dudah, dalam 30 hari ada di sana 10 hari yang lebih tinggi berbanding dengan 30 hari, dan di antara 10 hari yang tertinggi ni yang Allah telah mengkhususkan dia, ada 10 hari itu yang namanya Lailatul Qadar, lailah, satu malam. Ulama buat pertimbangan antara siang dan malam, mana yang lebih utama untuk kita bangunkan, untuk kita hidupkan ialah malam. Jadi sebab itu start daripada azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah esok pagi sebelum subuh itu adalah hari ataupun masa-masa keemasan. Masa yang sangat berharga. Kan? Filem ke, kalau ibu-ibu mungkinlah dah tengok dah, adik-adik kita, anak-anak kita. Anak-anak macam jenis umur-umur macam saya ni, dia tak kadang lagi masjid bagi had-had, tak apalah, biar orang lain pergi dulu kan. Dia tak bawa macam saya pun, anak kecil lagi, kekangan lah nak bawa anak, tak boleh dan sebagainya. Jadi umur-umur macam saya ni tak pergi masjid, tak pergi surau, pagi siang dah penat kerja, balik kerja tintong-tintong dekat atas dapur kan, atas periuk masak. Lepas tu, lepas Aisyah ataupun lepas maghrib, kalau tak kuat, tarawih pun tak buat. Betul tak? Kalau tak kuat, tarawih pun tak buat. Yang lagi best lagi, tarawih dia kata tak larat. Tapi, tengok telefon ataupun tengok Running Man. Yang jenis cerita-cerita berhantu punya, Kak. Jenis cerita-cerita, cerita Korea, kan? Yang beratus-ratus episod tu. Jenis cerita-cerita berhantu ni, dia boleh tengok. Buat nak salat rakaat 8 rakaat sahaja tu, mungkin kalau buat pun tak lebih daripada setengah jam kan, penat tak larat. Boleh tak kita usaha untuk malam-malam dalam 25 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan yang Allah dah izinkan untuk kita duduk dalam dia, kita tidak ada perkara-perkara yang sia-sia. Jadi 3 benda lah amalan ni. Yang pertama, amalan yang membawa kepada pahala. Yang kedua, amalan yang nak kata pahala pun tidak, dosa pun tidak. Ini kita panggil lara. Amalan yang sia-sia. Dan lagi satu, amalan yang membawa ataupun mengundang kepada dosa. Jadi 3 ni yang dapat amalan yang membawa kepada pahala, amalan yang sia-sia, yang membawa kepada dosa. Kita ukur dalam bulan Ramadan,
Dan terutama pada waktu malam. Sebab waktu malam ni kita tak puasa. Jadi kita boleh nak cergas sikit. Nak ibadah. Siang tak apalah. Kalau dia tak baca Quran pun dia dah dapat pahala dah. Puasa-puasa. Dia tahan diri dia daripada cakap benda-benda yang menyakitkan hati orang lain. Mengumpat aib orang lain. Dia dah dapat pahala. Tapi malam hari, hari pertama, azan Zuhur. Macam ni lah, macam ni dia buat. Dia post dekat dia punya IG dia. Sahabat-sahabat, saya minta maaf untuk saya sebutkan. Saya terus unfollow. Sebab tahun sebelum ni mungkin saya ikut je. Tahun-tahun sebelum ni mungkin kita puasa. Tapi mata kita tak puasa. Resepi, Masya Allah. Raya, buka puasa, kuih-kuih apa semua. Di siang Ramadan. Maksudnya mata kita jamu. Jamu mata kita dengan nafsu. Nafsu mata. Ni Ailio ni telan banyak kali kan. Sebab tengok tu memang sedap. Memang waktu puasa semua sedap. Batu tepi jalan kalau orang jual pun beli. Kita beli. Lapar. Yang makruh tu kita memang kata sorry. Tengok makruh. Tapi kalau kita rasa puasa ni sebab apa? Lamanya nak buka. Kalau kita rasa itu je lah yang kita dapat. Lapar dan dahaga. So insyaAllah kita mudah-mudahan saya sebut ataupun kita ulang kaji hari ini berkaitan dengan puasa Ramadan kita secara laju sahaja. Sebab kita pun tak ada slide. Saya pun tak ada nota. Kita pergi laju saja. Yang pertama saya sebut dahulu apakah erti puasa. Puasa bererti menahan diri daripada dahaga atau ada orang tu sampai 10 baju dah. Pakai buka. Apa rasa semua tak kena. Kita rasa soal besar. Tapi di sisi Allah, dia soal kecil. Pecisan je. Dia adat saja. Kalau dia niat untuk tutup aurat, baru jadi ibadah. Tapi bab ibadah, ini bab besar. Tak boleh kata remeh-temeh. Kalau orang tanya soalan sama. Orang tanya pada saya soalan sama. Setiap Ramadan soalan tu boleh tekan kan? Playback. Soalan tu dah tanya dah. Tahun lepas, 10 tahun lepas pun dah tanya. Tapi saya akan jawab seolah-olah soalan tu baru saya tahu. Sebab soal ibadah, walaupun niat, dia bukan remeh. Sebab kita ni hamba. Yang kita nak cari apa dekat dunia ni, apa yang boleh menjadikan kita ini hamba, iaitu hamba tujuannya untuk ibadah kepada Tuhan. Maka yang paling penting dalam kehidupan kita ialah bagaimana kita nak perform di dalam ibadah kita. Walaupun soalan tu nampak kecil pada orang, dia nampak kecil sebab dia rasa ibadah tu kecil. Tapi di sisi Allah, ibadah tu besar. Walaupun dia tanya pasal apa? Ustazah, saya beristinja Ustazah. Biasa saya beristinja masukkan jari. Dia meruang. Dia, apa orang kata? Korek sikit lah. Bahasa mudah fahamnya. Masuk sikit dalam lubang tu, korek sikit. Batal tak puasa? Pada saya soalan serius. Sebab kalau dia buat benda tu, padahal tak kenyang pun. Tapi dia termasuk perkara yang membatalkan puasa. Dan bila puasa kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seolah-olah kita tidak berpuasa lah. Bila tak puasa dan kita pula tak ganti sebab kita rasa macam tak batal pun. Kan? Kita pula tak mengganti. Kalau kita dah tahu benda tu batal, kita memang akan ganti, betul tak? Kalau kita tahu, alamak, batal dah puasa aku ni, kan? Maka kita akan ganti. Tapi kita tak tahu, kita tak mengganti. Maka, di manakah bahagian tersebut pada diri kita dalam amalan kita di akhirat kita ataupun di dalam lembaran kita. So, mesti daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Okay. Terbit fajar tu bila? Terbit fajar tu bila, Kak? Akak kita nama siapa? Namanya? Akak Kak Ros. Kak Rini. Kakak ke adik? Umur berapa? Saya 36. Ya, okey. Apa yang awet muka awet muda. Okey. Okay, Kak Rini kita, kalau nak katanya mula fajar tadi tu, bila mula fajar? Lepas subuh. Lepas subuh ke lepas syuruk? Lepas syuruk.
Syuruk habis dah lah. Lepas, okay, kalau nak ukur dengan azan. Waktu azan subuh, okay, permulaan ke hujung? Allahu Akbar ke? Ataupun La ilaha illallah. Definisi bermula subuh tu. Sebab kita nak tahu ni, kita nak mula puasa. Awal. Okay, Alhamdulillah. Awal. Okay. So azan tadi tu, kalau nak ukur pada azan, bermulanya terbit fajar, nasib baik betul kat Rini kata kan. Awal. Maksudnya kalau kita nak makan ni, bangun sahur lambat, nak makan, kalau dah azan, dah kena berhentilah. Bukannya dah azan, sempat lagi masih la ilaha illallah, tak sampai la ilaha illallah lagi, makan lagi. Dia dah bermula. Secara spesifiknya sampai macam tu. Nak kena tahu. Bila kita faham kaedah dalam terjemah pula, dalam pengertian, kita faham kaedah dalam perkara-perkara membatalkan puasa, faham kaedah perkara yang wajib, dengan kaedah ni tadi kan, perkara yang siapa yang wajib ke atas dia puasa, kita nak tahu hari ni insya-Allah. Bila kita faham kaedah, kita akan boleh jawab soalan dengan mudah. Sebab ada orang tanya dahulu kan, kalau dah terlambat puasa macam mana dia punya sahur dia kan. Waktu azan lagi tu boleh makan lagi tak kan. Dalam mulut pun kena keluarkan. Sebab apa? Bermula pada kita punya takwim tu lah. Subuh pukul berapa? Katalah sekarang pukul 6.01. So 6.01 dah masuk waktu subuh. Walaupun masjid tak azan lagi. Boleh jadi tak masjid terlambat 1-2 minit. Sebab tu ada imsak. Sebab imsak tu suruh kita hati-hati. Lampu kuning dah. So landing lah kan. Landing air masak kan. Jangan baru makan sambal belacan kan. Jawab dia. Tak tutup tu payah lah. Dia nak landing dah. Sebab mungkin akan jadi masjid terlambat azan. Kerana azan itu dia adalah i'lan, menunjukkan waktu solat. Macam kita lah, kena lagi nak semayang. Kita nak semayang. Boleh tak kita iqamah? Kalau orang lelaki, dia nak semayang, katalah dah kuliah, macam zuhur biasa, pukul 2 baru semayang. Boleh azan tak? Boleh tak Kak azan? Faham tak soalan saya? Soalan saya pelik sikit Azan itu ialah i'lan, betul? Azan itu adalah pemberitahuan. Information for Muslim that dah masuk waktu apa, zuhur ke asar ke, information, nak bagi tu, signal, nak bagi tahu. Dulu tak ada azan kan. Dulu tak ada azan. Lepas tu syariat Nabi, masa azan, bukan azan lah, kita kata sebelum daripada nama pun bukan azan. Pemberitahuan solat tu berbentuk macam orang Hindu. Saya pernah duduk dulu, rumah opah saya sebelah kuil. Dia bila masuk waktu tu dia akan bunyi loceng. Perasan ni loceng. Jadi dia bunyi ting 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 ting. Jadi masa nak dapat pensyariatan azan tu, ada juga sahabat yang kata kita buatlah macam orang Masihi. Orang Masihi pun sama, bunyi loceng. Jadi Nabi SAW dengan wahyunya ada lafaz, iaitu lafaz azan ini. Itulah permulaan azan. Dan azan ialah signal saja. Kalau kita pukul 2 misalnya kata, dah habis kuliah dengan orang lelaki, orang perempuan kita iqamah kan, dengan orang lelaki habis pukul 2. Lepas tu sebelum solat jemaah tu ada azan tak? Sunat ke? Boleh ke? Tak boleh? Memang tak pernah terfikir kan? Kan ada azan kan? Sunat azan. Walaupun dia pukul 2. Kalau orang perempuan, sunat iqamah. Walaupun kita semayang seorang. Katalah kita nak semayang, kata kita ada kerja, tak dapat nak semayang jamaah, kita boleh semayang pukul 3. Dah nak lewat juga lah ni pukul 3 kan. Tapi sunat juga untuk kita laungkan iqamah. Walaupun kita serang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah.
Tu saya nak bawa hari ni antaranya iaitu kita memahami istilah sunat itu apa. Sunat itu sesuatu yang mendekatkan kita dengan Allah. Kalaulah ada sesuatu yang kita buat, kita boleh pleasure kita punya bos. Kita ada bos kan? Kita ada ketua jabatan. Kita ada KP. Kalau dia boleh pleasure bos kita, mesti kita nak buat benda tu. Berbanding dengan benda yang kita buat, bos kita, dia tak berkenan pun benda tu. Kita kan biasa kerja, kita kena tengok bos kita tu, dia jenis macam mana. Kita kena study karakter bos kita. Bila kita tahu bos kita ni, dia jenis suka macam ni. Contohlah kalau macam sekarang, kita boleh tengok, ada bos kita ni dia suka jenis online. Ada bos kita ni dia suka offline. So kalau bos kita jenis suka offline, jenis old school punya, kita nak present kat dia, kita buat benda lebih pada online, dia akan kata apa? Ngarut je lah. Sebab dia punya pattern macam tu. Pattern dia tak orang lama. Dan kita nak buat sesuatu, mestilah yang bos kita dalam satu organisasi, yang bos kita rasa macam, okay, kita boleh sama-sama buat benda ni. So kita kena buat apa yang pleasurekan dia. Dalam kita hidup dalam dunia ni, kita nak pleasurekan siapa? Kita nak bagi, kita dekat dengan siapa? Dekat dengan? Nak bagi kita jalan ni, kehidupan kita ni kan macam masa, ibu-ibu. Macam garis masa. Kita sini sekarang sedang berjalan di atas umur kita. Kita nak pergi mana ni? Boleh bagi tahu saya, kita nak pergi mana? Sogo? Taklah kan? Habis kehidupan kita nak pergi mana? Menuju? Dan akhirat tu nak kerja apa lagi? Ke akhirat nak kerja apa lagi? Kalau dah masuk syurga, kat syurga nak kerja apa lagi? Maqam tinggi ni ustazah. Tak boleh nak jawab ustazah. Nak kerja ataupun menuju kehidupan kita ni menuju Allah. Menuju Allah. Ada banyak buku tulis tentang at-tariq ilallah. Macam-macam penulis. Apa buku tu maksud dia? At-tariq iaitu perjalanan. Kan kita sebut dekat dalam surah Al-Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami untuk berada di jalan yang lurus. Tariq dengan sirat sama. Jalan. Kita minta dah. Dan apakah jalan yang kita minta tu? Jalan yang lurus yang kita minta tu, jalan menuju ke mana? Bila jalan tu lurus, mesti ada destinasinya. Dekat mana ataupun apa destinasi perjalanan kita ni? Apa penghujungnya? Kalau kita kata syurga penghujungnya, syurga tu milik siapa? Milik Allah. Neraka tu milik siapa? Narullahil muqadah. Neraka Allah yang menyala-nyala. Narullah. Neraka itu neraka Allah. Jadi yang kita menuju ni, ibu-ibu, dalam kehidupan kita sedang berjalan di atasnya. Yang kita berjalan ini menuju kepada Allah. Tulis besar-besar dekat bilik kita. Allah maqsuduk kullu. Dia ada 10, ibu-ibu. Syekh Dr. Ali Jumaah, bagaimana kita nak berjalan di atas jalan ini, iaitu jalan menuju Allah. Dan ada 10 kaedah. Kaedah pertama je saya share hari ini, iaitu Allah maksud kullu. Orang Melayu pun lebih kurang juga. Iaitu apa? Allah maksud segalanya. Allah maksud segalanya. Kalau kita duduk dekat jalan ni, ibu-ibu, Allah, clear. Cerita sunat. Sebab bila buat benda sunat, dia dekatkan kita dengan Allah. Man taqarraba ilayya. Siapa yang mendekatkan diri kepada aku. Dekatkan diri kepada Allah dengan apa? Bukan dekat diri kepada Allah dengan bodek. Bukan kita dekat diri kepada Allah dengan kita pleasure Allah macam mana kita pleasure manusia dengan bagi hadiah dan sebagainya, benda makruh. Boleh kita pergi sama-sama. Kalau dalam solat, apa perkara makruh dalam solat, ibu-ibu?
malaikat lalu. Hari Jumaat pertama, Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan, Jumaat pertama. Okey, apa perkara makruh di dalam salat? Sebab dah lama tinggal pendidikan Islam dekat sekolah kan. Fardu ain tu dia tak boleh nak sebut. Antaranya, makruh dalam solat memperbanyakkan gerakan. Walaupun tak sampai batal, maksudnya dia gerak sekejap sini, dia garu kan. Lepas tu, dia letak balik tangan qiyam. Kejap lagi, garu sini pula. Jadi bila banyak pergerakan, makruh hukumnya. Yang kedua, makruh di dalam salat ialah mata kita tidak memandang tempat sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Rasanya hati dia macam mana? Oh, lampu tu rosak rupanya. Lama dah kot kat ni rosak. Aku tak perasan, baru perasan. Dalam solat dia perasan lampu rosak. Habis perhati semua. Kalaulah kita dalam salat itu kita tak fokus, yang tara kita dah tengok tempat sujud tu pun kan, habis dia beliknya. Oh, dia melengkung kita punya sejadah tu kan. Melengkung cantik, yang besar dia punya apa kubah dia kan. Sebab tu orang zaman dulu dia solat yang putih ni. Solat putih ni. Jadi nak fikir apa? Tak boleh nak fikirlah putih. Kan? Dia lapik lagi. Di atas sejadah tu lapik lagi. Antara nak menjaga supaya dalam solat tu kita tidak melayang, tidak ke mana-mana, fokus kepada apa yang kita lakukan. Apa lagi makruh dalam solat? Kalau nak solat, nak rasa terkencing, nak rasa terberak, tapi kita pergi solat juga. Dalam solat tu terkeput-keput gitu kan. Jadi tak tahu nak fokus apa ni, nak fokus kejap lagi nak berak kan. Jadi kita tak selesa. Nak solat lapar sangat. Tapi jangan ambil ni dalam bulan Ramadan lah ya. Lapar sangat dalam bulan tu memang ya. Tapi kalau dalam waktu biasa kita lapar sangat ataupun makanan dah terhidang dan kemudian kita nak solat. Jadi makanan tu masuk dekat dalam pemikiran kita. Rasa-rasa bau tadi macam kari. Cuma tak pasti kari ayam ke kari daging. Bau dah masuk hidung kan. Tapi tak makan lagi. Perut memang dah lama dah kosong ni kan. Dah lagu dangdut, lagu SM Salim semua dah ada dah. Lapar sangat. Jadi makruh. Solat kita tu hilang dia punya fokusnya untuk mengingati Allah. Okey, itu untuk solat. Okey, puasa. Apa benda perkara makruh dalam puasa ibu-ibu? Nombor satu. Macam mana kat ini? Apa yang makruh? Rasa-rasanya lah. Puasa ni apa yang makruhnya? Tadi dah ada sebut sikit-sikit dah kan? Ya, selepas berpuasa, selepas tergelincir matahari, iaitu lepas waktu zuhur lah. Lepas waktu zuhur makruh untuk kita menggosok gigi kita. Okey, bagus. Itu satu. Lagi, apa lagi makruh dalam puasa? Tidur sepanjang hari, pada pagi sampai petang, makruh. Dari sudut puasanya makruh, dari sudut meninggalkan salatnya berdosa. Begitu. Okay. Yang ketiga, melakukan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Dalam berpuasa, dia contohnya tengok filem-filem lucah. Walaupun dia tak keluar mani lagi. Kalau keluar mani, batal puasa dia. Dengan sengaja. Sebab dia sengaja apa? Dia sengaja menonton filem tadi. Bila keluar mani, batal. Tapi kalau dia tak keluar mani, dia tengok. Tapi hilang dah. Sebab apa? Puasa tadi adalah untuk mengekang syahwat makan dan syahwat batin. So, bila dua benda ni kurang pahalanya, maka dia termasuk perkara-perkara yang makruh. Berendam dalam air. Kat rumah ada tub. Kan? Duduk macam tu. Sabtu Ahad kan? Ibu hari ni okey lah. Tak rasa pun ni. Memanglah dah berendam, memang tak rasa kan? Kejap-kejap mandi. Ini makruh di dalam bulan puasa. Dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Okay. Adalah lagi beberapa perkara-perkara yang lain yang akhirnya sebenarnya
sangat rugilah. Kita nak puasa, kalau kita tak puasa ni, macam ni kita dah pergi penuh dah kat kafe, itu betul tak? Tapi kita sanggup tahan kelaparan kita ni, hausnya kita ni, kita sanggup tahan. Tak kerugi. Dah kita tahan, dah lapar dan dahaga, tapi kita kurangkan pahalanya dek benda-benda yang orang kata yang tak perlu pun kita lakukan dalam harian kita, dalam kehidupan kita. Jadi okey, soalan ni sangat bagus. Sebab saya pun rupanya saya beberapa orang dah tanya, dan ada yang lagi sedap, dia kata batal. Mandi lepas asar dia kata batal puasa. Jadi Ustaz Azhar Idrus pun jawab kan. Ustaz Azhar Idrus kata batal, betul. Mandi lepas asar batal. Kalau sambil dia mandi, dia minum air. Patutlah kita pun cakap. Ustaz Azhar kan dia punya soalan dia tu nak bagi orang fikir kan. Sambil minum, sambil mandi, sambil dia minum air, memanglah batal. Okey. Bukan. Dia bukan cakap minum air. Sambil mandi, sambil makan nasi lemak, dia kata. Memang batal. Tak adanya orang buat kan. Tapi nak bagi tahu bahawa kalau makruh, kita kata mandi selepas asar, kalau makruh, dia ada, rupanya ada dua pendapat di situ. Ada dua pendapat. Memang benda yang memang sudah adalah hukumnya. Cuma pejabat mufti, kita punya dululah, saya rasa yang dulu Dr. Zul lah, sekarang menteri kita, mereka menyokong ataupun menguat, lebih kuat kepada pendapat tidak makruh. Dan kalau tanya saya, dengan apa yang kita belajar, syarat-syarat kita kata benda-benda makruh dalam puasa, benda yang sunnah dalam puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, tidak tulis pun perkara-perkara yang membatalkan puasa tu ialah mandi selepas asar, kecuali dia tulis berendam. Yang mana berendam dengan mandi ni lain. Kalau berendam, air tu bertakung kan, dan kita duduk dekat dalam tu. Kalau mandi, air daripada atas. Macam ni. Tak adanya orang mandi, dia letak tu kan, masuk tu nama dia berendam lah tu kan. Dia daripada atas, air beratas. So bila air daripada atas, dia akan mengalir ke bawah. So dia akan datang tu dalam keadaan yang berjalan, air tu mengalir. Kalau kita berendam, kita memang duduk dalam tu, dan kesejukan ataupun kita kata keletihan tu akan diubatilah dengan duduk relax dekat dalam air tu. Memang kita akan tak rasa penat sangat. Dan itulah perbezaannya di antara berendam dan mandi. Soalan daripada akak kita, akak nama siapa kak? Kak Norma. Kak Norma mandi kan? Soalannya kan? Mandi. So mandi pada atas. Yang kedua, yang menguatkan lagi jawapan tersebut ataupun pilihan tersebut ialah kebiasaannya kita mandi selepas asar, bukan kita mandi tu dalam keadaan rasa macam dah terletih sangat lah, saya nak ni. Kebiasaannya kita mandi adalah untuk menghilangkan bau-bau yang kita bawa balik kerja. Daripada pagi tadi orang dah duduk kat dapur tu, dah buat kuih lah macam-macam kan, berjeruk dah ni. Jadi sebelum buka puasa, kita mandi tadi tu untuk mendatangkan, kita kata selesa, untuk kita berbuka, nak doa. Kita ada suami, takkan suami kita, ya Allah yang, kan? Apa buat macam tu kan? Nak cakap takut kecil hati, tapi macam tu, ya Allah yang, macam tu kan? Macam-macam bau dah. Jadi kita, biarlah kita buka puasa, nak angkat tangan doa pada Allah ni, kita nak masuk ke dalam separuh yang lain di dalam hari kita, iaitu waktu malam. Biarlah kita berada dalam keadaan yang bersih, membersihkan diri daripada bau yang busuk, daripada peluh-peluh ialah sunat. Lepas kita berbuka, kita akan masa itu sangat singkat untuk kita solat maghrib. Dan bagaimana solat maghrib kita dalam keadaan kita penuh dengan bau-bauan peluh, tak selesa. Dan kita mandi tadi ada tujuan dia, dan dia tidak mengurangkan pun maksud
puasa tadi. Bukan untuk menghilangkan kelesuan atau keletihan, tetapi untuk memperbaharui, refresh diri supaya kita boleh meneruskan ibadah yang seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Saya pilih yang macam itulah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita di FB saya. Dan FB Surau Kerja Raya. Okey, kita pergi kepada syarat. Tadi dah settle pengertian puasa, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan niat buat setiap hari. Ibu-ibu, kita beramal sebelum ni dengan mazhab Syafi'i, setiap satu hari ialah satu ibadah yang berbeza dengan hari esok. Tolong ingatkan ahli keluarga. Mak kita, ayah kita dulu, itulah dia bising dalam bulan Ramadan. Betul tak? Dah niat belum? Nah, sebab apa penting? Rugi puasa tanpa niat. Dia adalah rukun. Okey? Dan daripada terbit fajar sehingga tenggelam ataupun tenggelam matahari. Baik, nombor 2, rukun puasa. Saya ada share juga rukun puasa ni di Instagram saya hari ini. Apakah rukun puasa? Rukun puasa ada 2. Kalau rukun solat banyak, 13. Rukun puasa 2 saja. Yang pertama, menahan diri. So, yang kita tahan diri tu, dalam bahasa Arab nama dia imsak. Imsakun nafsi. Kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, itu adalah rukunnya. So, kalau kita tak tahan diri, maka kita dah bocor lah. Bocor puasa kita. Okay, tahan diri daripada benda yang melibatkan syahwat nafsu makan dengan nafsu batin. Yang kedua ialah menahan diri, dan yang kedua ialah niat. Niat adalah rukun. Okay? Rukun dan menahan diri, 2 saja, mudah. Okay? So puasa ni antara yang mudah. Sama dengan zakat pun 2. Zakat 2, yang pertama, zakat itu berlaku pemindahan duit tersebut. Walaupun tak ada akad, tak apa. Dia tak masuk dalam rukun. Rukunnya berlaku pemindahan duit. Yang kedua, kena niat zakat. Sebab kalau tak niat zakat, dia akan jadi sedekah biasa. Salat banyak sikit lah kan. Kalau haji lagi banyak sikit. Okay, haji ada syarat wajib, ada rukun. Okay. Baik. So, pengertian dah. Apa lagi? Rukun dah. Dan dalam niat tadi, ada lebih kurang dalam 4 pecahan dia. Baca niat yang panjang, ibu-ibu. Niat yang kita biasa baca tu. Jangan niat puasa lah esok. jangan pendek sangat. Nawaitu sauma ghadin, tu pecahan pertama. Nawaitu sauma, pecahan pertama, iaitu kena sebut aku sengaja berpuasa. Macam kita wuduk kan, saja aku mengangkat adas kecil ini, mengangkat wuduk ini, kena sebut aku sengaja tu, nawaitu sauma. Sebab kalau tak sebut nawaitu sauma, dia akan jadi diet. Sebab dekat hospital pun guna istilah puasa. Kan? Dia tulis kat situ, kan? Nama siapa sekian, masuk ward, dash puasa. Sebab apa? Nak operation. Ataupun nak scope dan sebagainya. Jadi puasa, kena niat puasa lah. Sengaja. Aku sengaja menahan diri ni daripada makan dan minum, perkara yang membatalkan puasa, untuk melaksanakan ibadah puasa. Nawaitu sauma, kena sebut. Ghadin, esok. Sebab puasa, niat dia mesti tempat dia pada malam hari. Tak boleh niat pada pagi. Sunat boleh. Puasa sunat okey. So, sunat selagi mana tak gelincir matahari, pukul 8, tak makan lagi ni. Alang-alang puasa lah hari Isnin ni kan. Macam tu. Boleh. Tu sunat. Tapi puasa wajib tak boleh. Dia mesti niat masa bila? Masa niat mesti antara maghrib ataupun tenggelam matahari sehingga sebelum subuh. Still kena sebut ghadan. Walaupun niat pukul 5 pagi, kena sebut juga sahaja aku berpuasa esok. Iaitu apa? Esok hari. Siang harinya lah. Sebab hari kan dia ada 2. Malam dan siang. Datang mana dulu? Kalau dari Islam, dia malam dulu ke siang dulu? Malam dululah. Contoh macam hari ni. Kejap lagi maghrib, asar, maghrib. Maghrib tu masuk malam yang keberapa? 5 kan? So, jadi permulaan hari adalah malam. So, bila malam, habis separuh malam, akan masuk siang.
Jadi esok siang. Sebab kena sebut ghadin, iaitu esok. Nawaitu sauma, satu. Ghadin, yang kedua. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri. Fardu tu kena sebut. Nombor 3. Kalau tak sebut fardu, dia jadi sunat. Walaupun dalam bulan Ramadan. Contoh, kejap lagi kita sembahyang Zuhur, tersebut tak fardu zuhri. Kena sebut kan? Kalau kita tak sebut fardu tu, usalli zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, dia jadi solat sunat zuhur. Dia bukan jadi solat fardu. Satu perkataan je. Tapi sebabkan dia tak ada benda lain yang paling besar dalam puasa ni kecuali niat tu. So, bab niat tu memang kena baca betul-betul. Lafaz niat dan juga, lafaz niat tu sunat lah. Tapi niat dalam hati tu, bila kita lafaz, dia membantu kan? Membantu untuk kita jalankan dalam hati. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi. Kena sebut fardi. Okay? Fardi syahri ramadana hadhihi sanati. Itu nama dia ta'yin. Itu nama dia ta'yin. Ta'yin ni maksudnya apa? Dia spesifik. Bukan Ramadan tahun lepas, bukan Ramadan tahun akan datang, tapi hadhihi sanati. Ramadan hadhihi sanati. Ta'yin. Kena sebut spesifik. Dan yang terakhir sekali, lillahi ta'ala. So, hafallah lagu nasyid tu. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lagi 10 minit. Okey? Terus, habis tu niat. Tempat niat mana? Hati. Dan lafaz tadi membantu apa yang dalam hati. Baik. Syarat wajib berpuasa. Syarat wajib puasa yang pertama Islam. Yang kedua baligh atau mukallaf lah, kita senang kata. Mukallaf. Mukallaf di dalamnya ada akal dan baligh. So macam Kak Aini kata tadi, berkaitan dengan, mungkin ada orang lain buat macam tu kan. Katalah jaga mak mak dah tua. Kalau mak dah tak berapa nak ingat sangat. Okay? Nak ingat sangat, tengok dia punya, ataupun katalah kalau ada anak OKU, na'udzubillah min zalik, tapi kalau ada anak-anak kita yang OKU, istimewa, tengok dia punya waras dia berapa peratus. Kalau waras dia kurang pada 50%, sebenarnya dia tak wajib dah puasa. Jangan paksalah. Apa tu nama dia? Autism. Tengok dia punya. Sebab saya tak tahu nak golongkan. Sebab autism pun dia ada yang mild autism, ada yang level yang ni. So, kalau akal dia sempurna, dia boleh, so dia kena puasa lah. Tapi kalau dia, contoh ada sahabat kita, mungkin dia bisu, tapi akal dia okey, so dia still lagi kena puasa. Tapi kalau akal, sebab akal ni tempat letak hukum. So, begitu juga dengan baligh. Maksudnya kanak-kanak kecil tu dia tak wajib, tapi di dalam proses latihan, seperti mana latihan salat, alimu auladakum fis sab'i, ajar anak kamu untuk salat pada umur 7 tahun. Jadi puasa pun dikiaskan 7 tahun kita ajar anak kita untuk berpuasa. Baik. Yang ketiga ialah suci daripada haid dan nifas. Nombor 1 tadi Islam, nombor 2 tadi mukallaf, yang mana mukallaf ni terdiri daripada berakal dan baligh, dan nombor 3 iaitu suci pada haid dan nifas. So kalau dia rajin sangat pun, kan, saya tak nak puasa juga, still tak wajib. Dan kalau dia puasa pun tak sah lah puasa dia. Suci pada haid dan nifas. Yang keempat, syarat wajib berpuasa mesti dia mampu. Mampu dari sudut umur dia tak adalah tua sangat sampai tak larat nak puasa, ataupun dia sakit. Okay? So, jadi 4 ini syarat wajib untuk seorang berpuasa. Apa lagi? Syarat wajib. Okay. Kemudian, kita ada rukhsah di dalam berpuasa. Rukhsah di dalam berpuasa diberikan kepada 4 golongan. Yang pertama, orang yang umur dia tua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat 183 surah Al-Baqarah, orang yang tua sangat.
Disebabkan ketuaan dia bukan sakit tapi sebab tua sangat. Maka dia tak boleh dia dah tak larat dah, maka dia boleh dapat rukhsah puasa. Rukhsah ni maksudnya diskaun, kelonggaran lah. Untuk seorang tu tak payah puasa. Yang kedua, orang yang boleh ambil rukhsah untuk tidak berpuasa ialah wa man kana minkum maridan, iaitu siapa yang sakit. Sakit pun boleh dapat rukhsah puasa. So orang tu sakit yang bagaimana? Sakit yang mana bila ditanya kepada ahlinya, iaitu doktor. Doktor kata, tak boleh puasa ni kak, kalau puasa ni mudarat. Dia bukan suka-suka hati kita lah kan. Sebab sakit ni macam-macam bentuk. Maksudnya kalau sakit tu sampai mudarat, ataupun doktor kata ihtimal, mungkin akan jadi, cukup untuk menyebabkan seseorang itu boleh dia tidak berpuasa. Dan kalau sakitnya tadi ada dua, kalau sakitnya tadi tidak ada harapan sembuh, boleh tak conteng sikit? Sikit je. 4 golongan. Rukhsah. 1, orang tua. Yang kedua, orang sakit. Sakit ada 2. 1, sakit tak ada harapan sembuh. Yang kedua, ada harapan sembuh. Kalau yang tak ada harapan sembuh, hanya bayar fidyah saja. Orang tua pun, dia dah tak boleh ganti dah. Dia tak pernah dia akan jadi muda balik. Bila dia dah tua, dia jadi tua lah kan. Dia makin tua. Ambil dia sikit. Okay. 1 sini. So orang tua dia tak bayar ganti. Orang tua dia hanya bayar fidyah. So 1 hari dalam sebulan tu 30 hari, kalau ikut kiraan PPZ RM4 lah. So 4 darab 30. Katalah kalau upah kita dah tua sangat, terus dia bayar RM120 sebulan. Okey? Dan sama juga kalau orang tu tak ada harapan sembuh, sakit dan tak ada harapan sembuh. Doktor kata tunggu masa je macam tu. Jenis-jenis kanser dah tahap 4 kan? Tak ada harapan sembuh, kena makan ubat kan? Kalau dia tak makan ubat nanti mungkin dia akan kolaps dan sebagainya. Masa ni dia boleh fidyah sahaja. Ni fidyah. Orang tua pun fidyah saja. Orang sakit yang ada harapan sembuh, yang ni dia, kalau dia sihat, dia ganti. Ayyamin ukhar. Sihat, demam kan? Demam, tak larat sangat, pening kepala. So, demam insyaAllah 2-3 hari lagi baik, boleh gantilah. Tapi dapat tak rukhsah? Dapat. Okay. Nombor 3, iaitu orang yang mengandung. Dan juga orang yang menyusukan. Ni samalah. Okey. Orang yang mengandung dan menyusukan, dia ada 2. Kalau dia takut mudarat tu kepada diri dia sendiri, maka dia kena ganti sahaja. Kalau mudarat dia takut kena dekat anak, ini dia kena bayar fidyah. Okay. Mudarat pada diri sendiri, doktor kata awak punya gula ni rendah sangat, jadi kalau awak puasa awak akan pingsan. So itu untuk diri sendirilah. Mungkin dia punya apa tu yang dia ada hemoglobin, bukan hemoglobin, HB kan nama dia kan, lupa sebab dah lama tak mengandung. HB tak silap. HB tu dia pembawaan oksigen kalau tak silap. Kalau dia pekat sangat, tak bagus. Ataupun terlalu cair sangat pun tak bagus. Jadi, katalah dia akan, HB tu dia akan berubah sebab kita mengandung. Kita ada pembawakan anak lah. Kalau tak ada pembawakan anak, biasa-biasa okey je. Okay, sebab tu doktor pantau HB. Jadi, mungkin kalau itu kaitan dengan diri dia, tak payah bayar fidyah lah, ganti je. Tapi kalau anak dia tak gerak, anak dia kurang gerak, ibu-ibu saya memang jumpa dengan kes ni. Anak dia kurang, dia puasa. Kandungan dia lebih kurang dalam 6 bulan. Dia puasa. Saya bukan nak takutkan.
Tapi saya memang nasihat, kalau orang tu mengandung, tanya doktor. Sebab anak dia meninggal 6 bulan. Bulan tu memang dia rasa macam okey je kot ustazah kan. Tapi rupanya anak dia tak okey. Mula-mula anak dia kurang gerak, lama-lama tak gerak langsung. 6 bulan dah. Jadi anak dia meninggal. Dan bila sebab anak ataupun anak dia menyusukan, anak dia mengaruk. Sebabnya dia okey tapi anak dia tak kenyang. So ini untuk anak lah. Tengok alasan itu untuk anak, so bayar fidyah saja. Okey? Lebih kuranglah, ada orang dibezakan antara orang mengandung dengan orang menyusukan. Okey, ada soalan? Kedua. Ada soalan? Saya sebut sikit lah. Kalau fidyah orang meninggal, dia ada 2 pilihan. Kalau fidyah orang meninggal ada 2 pilihan. Satu, boleh kita gantikan untuk arwah. Tak ada masalah. Kalau kita dah ganti, kita tak payah bayar lah. Tapi kalau kita punya qada pun banyak lagi kan. Kita pun jadi arwah punya kita nak bayar. So tak payah qada lah. Salah satu, either one. Okay. Sikit lagi sebelum yang terakhir, iaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu dan minum bersetubuh, dan juga memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka. Boleh ya? 4. Makan, minum, bersetubuh. Bersetubuh ni maksudnya dekat syahwat batin lah ya, di bawah. Dan yang keempat, memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Kita ada berapa rongga terbuka, ibu-ibu? Cuba kira sikit. Berapa? 3. 5. Okey, saya up sikit. Saya up lagi 7 lah. Sebab dia kira hidung ni 2. 1, 2, 3, 4. Telinga pun 2. Lepas tu mulut 5. Faraj 6. Dubur 7. So ada 7 tempat. Okey lah tu, 5 tu kira dah okey lah tu lah. Cuma sebab dia kira 2 kan. Dia telinga pun kira 2 juga. So jadi 7 kawasan ini, 7 rongga ini, kalau kita masuk ke sesuatu, dia akan batal puasa. Dan kalau yang atas ni, di belah kepala ni, dia ada 5 je. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kat kepala ni, kalau dia masuk, jangan sampai kepada kerongkong. Tidak melalui kerongkong. Ni. Dekat tempat huruf kha kita sebut ni. Kha. Kalau lalu dekat situ, batal. Okey. Contohnya, swab untuk COVID-19. Batal puasa tak? Kak Marza dia dah cari hukum tu. Dia yakin cepat laju. Tak. Swab walaupun masuk sampai ke sini, tak batal. Sebab tak sampai pun ke anak tekak. Kalau kita ambil titis yang ubat titis tu, letak kat telinga, batal tak? Dia sampai, rasa tak bila buat tu, rasa tak kat tekak? Rasa. Ni rongga ni dia bertumbuh semua. Daripada hidung, pada mulut, pada telinga, semua bertemu kat sini. So memang dia sampai, batal puasa. Batal puasa masuk dekat hidung. Apa? Makruh. Tapi tak batal. Sebab kita tak telan. Yang kita rasa tadi tu dekat lidah. Sebab tu dia still makruh kan. Sebab tu kita kena kalau boleh buat dekat singki, lepas tu kita terus kumur kan, untuk menghilangkan rasa tu. Tapi still makruh. Walaupun tidak batal. Sebab dia tak lalu lagi sampai tekak. Tapi kalau lalu, contohnya apa yang lalu? Macam tadilah ubat telinga. Kalau makan memang lalu lah. Lalu makan sampai sini. Rokok. Merokok kan? Kenapa batal puasa merokok? Sebab dia lalu kan? Asap tadi tu. Dan asap tadi tu, rokok tu mengandungi nikotin. Yang tar apa semua tu. Yang mana dia akan lalu sini. Dan dia akan melekat pada paru-paru.
So dia lalu batal puasa. Ada orang lelaki tanya saya dengan ustazah, saya cuba tak sedut. Saya masuk sini terus keluar ikut hidung. Masuk sini keluar ikut hidung. Ya. Cakap tuan, benda tu partikel kecil. Tuan boleh yakin ke yang kalau tuan seperti ni memang tak masuk langsung dekat ni? Ustaz kata, buat bersabarlah tuan ya. Buat bersabarlah. Bulan tak biasa pun, bulan biasa pun haram rokok ni. Betul tak? Kita nak pergi cari helah supaya boleh rokok dekat dalam bulan puasa. Teruk sangat kita ni. Okey. Apa tadi? 7 tu. Jadi rujuk balik kepada 7 ini. Kalau masuk kamera, ada orang tanya dengan saya, kalau ada siapa yang tengok ni, dia ada ni, ada bersama dengan saya, berdapat jawapan dia lah. Ada orang pergi hospital, dia pergi scan pada perut tak nampak, jadi masuk kamera ikut bawah. So dia tanya, batal tak puasa dia? Jadi saya jawab, batal puasa. Walaupun pihak hospital kadang-kadang kata, saya pernah 2 tahun lepas kot tak silap, ke 3 tahun lepas. Jadi doktor masuk, lepas tu doktor siap cakap lagi, ni tak batal ya ustazah? Saya cakap, ya, dia ustazah ke saya ustazah? Tapi dalam hati dia lah kan. Dia kata tak batal ya ustazah? Batal. Masuk kamera ikut bawah kan? Dan di bawah tu dia ada tahap dia lah. Ada tahap yang zahir, tapi tahap kalau sampai kamera tu memang batal lah. Walaupun kita tak makan, tapi batal puasa, kita kena ganti semula. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah kita mudah-mudahan niat kita dapat murajaah sedikit berkaitan dengan puasa kita, dan mudah-mudahan puasa tahun ni lebih bermakna lah untuk diri kita tambah dengan amalan-amalan sunat ya. Amalan sunat puasa tak sempat sebut. Amalan sunat puasa, lambatkan bersahur, cepatkan berbuka. Dalam suatu ibadah berpuasa tu buka puasa dengan tamar ataupun dengan air masak, memberikan makan kepada orang lain yang berbuka puasa. Jadi ibu-ibu, kalau siapa yang nak rasa 30 hari tapi amalannya lebih daripada 30 hari pahala puasa dia, carilah orang untuk taja berpuasa. Mudah. Cari orang untuk taja berpuasa. Kalau seorang pun ibu-ibu dah boleh dapat dah. Kalau 30 pahala puasa, ibu-ibu dapat 60. Kalau ibu-ibu boleh taja 100 orang, so 30 hari tambah lagi dengan 600 orang yang pahala puasa dia ibu dapat. Kita puasa 30 hari confirm, tapi macam mana kita nak banyakkan lagi pahala puasa? Dengan menaja makanan berbuka puasa. Dan tajaan makanan berbuka puasa lebih bagus kepada orang yang tak ada makanan. Orang tu dah kaya, kita pergi taja dia buka puasa. Siap berkambing golek buka puasa. Saya rasa macam payah kot. Cari orang yang lapar, yang memang dalam setahun dia berlapar. Kita lapar sebulan, dia lapar setahun. Orang macam ni yang kita kena taja berbuka puasa. Saya ada buat juga untuk Yaman, dan alhamdulillah yang ibu-ibu bagi hari tu nak share berita gembira dah sampai. Kami hantar hari pertama ni hari pertama Ramadan, RM3,000. Alhamdulillah pada saya dah banyak dah sangat. Jadi boleh menampung untuk mereka berbuka puasa. So kita ada wakil keluarga ustaz dekat sana, masakkan, hantar pergi rumah, sebab sana pun ada COVID juga. Jadi hantar, kalau dulu boleh makan sekali kat rumah. Ni tak boleh. So, jadi hantar pergi rumah orang fakir dan miskin. Alhamdulillah, insya-Allah kami tengok kalau ada rezeki lagi, kita akan hantar untuk kali kedua sebelum kita fokus kepada bulan 10 terakhir lah dalam bulan Ramadan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.